Kita tahu bahawa semua pimpinan kerajaan sebelum ini, termasuk kerajaan pembangkang sebelum ini, mengakui keperluan melaksanakan penyasaran subsidi. Namun ia tertangguh kerana tiada tekad politik. Maka memaknai subsidi pada pendapat kami adalah keistimewaan rakyat Malaysia. Dan bukan untuk warga asing. Bukan untuk syarikat besar. Kerajaan menyasarkan subsidi supaya dana awam sampai kepada rakyat. Saya bagi beberapa contoh. Kita tahu bahawa bantuan subsidi pengampungan ayam ini sebelum ini telah menyebabkan kita menelan kos RM1 bilion satu tahun. Tetapi pengampungan ini telah berjaya menjimatkan RM1 bilion dan harga ayam tetap terkawal. Telur kita dapat jimatkan RM1 bilion, sudah RM2 bilion. Penyasaran subsidi dan penstrukturan tarif elektrik secara purata menjimat RM6 bilion. 85% pengguna tidak dikenakan sebarang kenaikan tarif walaupun diwar-warkan seolah-olah rakyat tertekan. Tetapi yang nyata mereka melihat sendiri tentang nikmat penurunan bil setelah penyasaran subsidi elektrik. Penyasaran subsidi diesel telah berjaya menjimatkan RM5 bilion dana kerajaan. Dan sektor pengangkutan awam, nelayan dan logistik dapat menjamin dengan bantuan harga subsidi iaitu RM200 diberikan. Penyasaran subsidi RON 95 yang amat digeruni dan kempen besar-besaran menentang, tapi setakat ini berjaya menjimatkan RM2.5 bilion wang kerajaan. Bayangkan harga minyak turun ke RM1.99. Warga asing bayar. Rakyat Malaysia dapat menikmati kemudahan yang sukar dinikmati oleh negara-negara lain. Jadi terima kasih kepada semua penyelenggara Budi 95 yang berjalan lancar dan lebih 10 juta rakyat telah bertransaksi membeli RON 95 pada RM1.99 seliter. Pengkalan data 16.5 juta warga negara yang layak sedang dikemas kini untuk menyediakan kuota tambahan kepada 23,000 pemilik perahu berdaftar dan lebih 52,000 pemandu e-hailing aktif. Perahu berdaftar yang kebanyakan di Sabah dan di Sarawak. Keseluruhan penyasaran subsidi justru itu dapat menjimatkan dana negara sekitar RM15.5 bilion setahun. Setiap penjimatan bermakna lebih banyak dana untuk kebajikan, lebih banyak peruntukan untuk kos sara hidup dan lebih banyak pelaburan prasada rakyat yang berkualiti.